Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin. Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin hadirat, para penuntun, para pendengar, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati dan memberkati kita semua. Meneruskan pengajian kita, bacaan kita dalam kitab An-Naba'ul Azim, نظرات جديدة في القرآن الكريم karangan Syekh Dr. Muhammad Abdullah Diraz rahimahullahu taala. Pada kelas yang lalu kita telah pun membincangkan satu lagi bukti kebenaran Al-Quranul Karim, bahawa ia datang bukan daripada diri Nabi SAW, bukan ciptaan Nabi, bukan rekaan dalaman Nabi SAW, dari sudut kandungan Al-Quran yang mengandungi perkhabaran-perkhabaran ghaib yang tidak mungkin boleh direka oleh Nabi SAW. Dan dalil ini sebenarnya adalah dalil yang Al-Quran sendiri telah establish, telah asaskan dan gagaskan dalam membuktikan bahawa Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam adalah penerima wahyu, bukannya pereka wahyu. Ya. Kerana tabiat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, keadaan masyarakat, taraf dan tahap pendidikan yang ada dalam masyarakat ketika itu tidak memungkinkan, bahkan mustahil untuk Nabi SAW merekayasa isi kandungan Al-Quran yang terkandung padanya maklumat-maklumat ghaib yang kita nampak dia sebagai jelas sebagai as a revealed data, sebagai data-data yang dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kata pengarang rahimahullah ta'ala, inna malahidatal jahiliyah wa hum ajlaful a'rab fil badiyati kanu fil jumlati asdaqu ta'lilan li hadhihi adh-dhahirati wa aqraba كانوا في الجملة أصدق تعليلا لهذه الظاهرة وأقرب فهما لهذا السر من ملاحدة هذا العصر. Golongan zaman kini, golongan kafir zaman kini cuba menuduh Nabi SAW merekayasa perkara ini. Dan kita kata tuduhan ini tuduhan yang illogical, totally illogical, tidak masuk akal sama sekali, tidak berasas sama sekali. Bahkan ya, golongan kafir daripada kalangan orang Arab yang kita kata ajlaful Arab, Arab yang orang kata apa, yang badui, yang tidak ada tamadun ketika itu, yang ilmu mereka tidak seperti umat yang lain. Ya, kalau kita kata Arab ni hidup zaman jahiliyah. Ya, jahiliyah. Kerana kalau kita tengok bangsa Arab sebelum kedatangan Nabi kita Muhammad SAW, mereka mundur dari segenap segi. Mereka tidak seperti orang Rom, tidak seperti bangsa Farsi yang ilmu mereka begitu maju, teknologi dan sebagainya. Sebab itu Nabi SAW kata, inna ummatun ummiyatun la naktub wa la nahsib. Kita ni umat yang ummi, tak tahu baca dan tulis, tak menulis, tak mengira. Ya. Jadi orang Arab yang begini keadaannya lebih cerdik dan lebih pandai dalam membuat syubhah. Dalam bila mereka tengok Al-Quranul Karim penuh dengan maklumat-maklumat yang ghaib macam ni, mereka tahu kalau kita tuduh kata Muhammad reka Quran ni sendiri, orang nanti gelak kita, kata kita ni orang tak ada akal, orang bongok, orang bodoh, orang bangang, orang bengak. Ada. Kalau kita pergi tuduh Muhammad SAW buat Quran ni sendiri, mereka sendiri,
duk pikir seorang-seorang dia, lepas tu tulis Quran. Nanti satu dunia nanti gelak dekat kita. Kata kita ni hampa punya bengak, punya bongok, punya bodoh. Takkanlah satu orang yang duduk dengan hampa, tak pernah keluar daripada negeri hampa, sistem hidup dia macam hampa, pendidikan dia, taraf dia lebih kurang daripada hampa. Ya. Nabi kita Muhammad SAW bukan tokoh syair atau tokoh pidato. Ya. Nabi kita yang dikenali sebelum dia jadi Nabi, dia adalah Al-Amin, orang yang amanah, orang yang boleh dipercayai untuk jaga barang. Itu saja. Ya. Dia bukan seorang yang dikenali sebagai tokoh dalam ilmu sejarah ke, ilmu sastra ke, bukan. Kerana kalau Nabi tokoh dalam bidang ni akan datang syubhat. Jadi orang Arab tahu, mereka tak boleh buat syubhat dengan menuduh Nabi ni seorang sastrawan atau Nabi ni seorang, tuduhan itu terlalu obvious. Kalau kita kata Muhammad SAW, jelas, nyata tuduhan ini tidak masuk akal. Sedangkan Nabi kita Muhammad SAW bukannya orang yang ada pendidikan yang membolehkan, bukannya dia tahu baca kitab Taurat ke, cerita kisah, sehingga nak membolehkan dia nak mereka benda-benda ghaib macam ni. Jadi apa orang Arab tuduh? إذ لم يقولوا كما قال هؤلاء إنه استقى هذه الأخبار من وحي نفسه بل قالوا إنه لا بد أن تكون قد أمليت عليه منذ يومئذ علوم جديدة. Orang Arab ketika itu mereka terus mengatakan bahawa tidak Muhammad ini telah diberikan kepadanya cerita ini. Telah diberikan kepadanya cerita ini. Bukan dia mereka. Tak mungkin dia mereka. Dia mana mungkin tahu benda-benda ni semua. Mesti dia dapat dari outsource, bukan in-source. Daripada sumber luar, bukan daripada inner source. Bukan daripada dalaman diri dia. Allah. Terfahamun? Boleh faham tak apa di sini? Inilah sebenarnya yang kita nak establish, yang Nabi SAW tidak mendapat benda ni daripada dalaman diri dia. Ya, this is the common ground that we need to establish the argument. This is the common ground, the exact common ground that we need. Ini adalah satu pengiktirafan terhadap tapak persamaan dalam kita nak berhujjah yang kita perlukan daripada mereka. Ini adalah a good start. Ya. Once you acknowledge, once you acknowledge that Muhammad sallallahu alaihi wasallam acquire this kind of knowledge not from his inner dimension, his own thought, but you acknowledge that this revelation, this Al-Quran, has been given to him from an outsider. This Al-Quran has been given to him, not been written by him. Bila you mengaku bahawa Quran ni bukan ditulis oleh Muhammad, tetapi ditulis oleh orang lain untuknya, bagi pihaknya, that's what we need. Itu yang kita nak. Okay? Walaupun mereka nanti akan datangkan syubhah, tapi syubhah ini akan dipatahkan dengan lebih mudah. Kerana mereka sudah memberikan kita tapaknya. You see? Baik. Dia kata, orang Arab kata, tidak telah diberikan kepada Nabi Muhammad SAW semenjak hari itu ilmu-ilmu baharu. Fadarasa minha ma lam yakun qad daras. Lalu dia belajar benda yang dia tak pernah belajar sebelumnya. Wa ta'allama ma lam yakun ya'lam. Dan dia telah belajar apa benda yang dia tak pernah belajar sebelum ini. وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ.
Demikianlah kami palingkan ayat-ayat kami. Supaya Allah Ta'ala kata, supaya mereka berkata, engkau belajar. Allahu Akbar. Allah Ta'ala kata memang aku rencanakan sampai mereka keluar ayat ni, liyaqulu darasta. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. Dan mereka kata, ini adalah kisah-kisah dongeng orang dahulu yang dituliskan untuknya, diberikan, diimlakkan. Imlak ni apa? Orang cakap, kita dengar, kita tulis, kita hafal. Kepadanya pagi dan petang. Walaqad sadaqu. Di sini Musannif kata benar. Ini yang kita nak. This is what we want them to acknowledge to. Yeah. And they are true in this. Of course, mereka benar, mereka betul dalam pengiktirafan mereka ini. In acknowledging that Muhammad sallallahu alaihi wasallam acquire this knowledge from an outsider, that this knowledge has been given to him, has been written to him, not by him. This is exactly what we want from them to admit. Okay? فَإِنَّهُ دَرَسَهَا. Memang sungguh Muhammad sallallahu alaihi wasallam belajar. Walakin ala ustadhihi ar-ruhil amin. Tetapi belajar dengan siapa? So the only issue left now is who is the teacher? Who is the outsider? Who is the giver? Bila kita dah berdiri di atas on this one common ground, that Muhammad sallallahu alaihi wasallam is not the writer, not the composer of the Quran, but the Quran has been composed and written by someone else. So we agree on this point. Now the only method that we differ is who is this writer, who is this composer, who is the teacher who are teaching Muhammad sallallahu alaihi wasallam all kind of this knowledge. Apa yang kita kata ialah yang mengajak dia itu ialah Jibril alaihissalam, malaikah. Ar-Ruhul Amin, Ar-Ruhul Qudus. The teacher is the angel, is the angel Gabriel alaihissalam, Jibril alaihissalam. Yeah. واكتتبها ولكن من صحف مكرمة مرفوعة مطهرة. نعم. Benda ni dia telah ditulis untuknya. Tapi daripada mana ia salin? Of course, he copied this book. But from where he copied it? Min suhufin mukarramah bi'aidi safarah kiramin bararah. Daripada suhuf yang suci, yang mulia, yang berada di tangan malaikat kiramin bararah. Ini kita nak. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. Katalah olehmu wahai Muhammad, jikalau Allah Ta'ala kehendaki, tidaklah akan ku baca kepada kamu ayat-ayat ini semua. Dan aku tidak akan bagi kamu tahu pun. Aku telah hidup bersama dengan kamu sejumlah daripada umur aku 40 tahun. Apakah kamu tidak berakal? Tengok Allah Ta'ala berhujjah dengan akal di sini. Ini adalah dalil aqli.
Ini adalah dalil logik. Ya. Kita semua tahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidup dengan kita 40 tahun depan mata kita. Kita tahu semua gerak-geri dia, pergerakan dia, keluar masuk dia, apa yang dia buat dalam dan luar negeri kita. Kita tahu di bawah pengawasan kita. Yani orang Arab Mekah. Ya. Hei orang Arab Mekah, aku ni hidup depan mata hangpa. Daripada aku keluar dari perut mak aku sampai lah. Tak ada yang aku pergi tahu mana pun. Hampa tahu semua sejarah hidup aku, nenek moyang aku semua hampa kenal. Dengan siapa aku berkawan, tak mana aku main, apa aku buat kerja aku, semua hampa tahu. Ya? Semua latar belakang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang Arab Quraisy just petik jari, dia tahu semua. Ya? Tengok, itu point di sini. Jadi macam mana tiba-tiba hampa nak tuduh kata aku boleh pereka benda-benda ni semua? Tak mungkin, tak masuk akal, illogical. Kalau kamu orang yang berakal, orang yang cerdik, orang yang guna akal yang waras, kok celah mana yang aku nak pereka sendiri benda ni semua? Tak ada. ذلك شأن ما في القرآن من الأنباء التاريخية لا جدال في أن سبيلها النقل لا العقل وأنها تجيء من خارج النفس لا من داخلها. Macam itulah tabiat. Cerita-cerita sejarah dalam Al-Quranul Karim ialah benda yang boleh dipindahkan, transfer. Dia adalah transferred knowledge. Pengetahuan yang mesti dipindahkan. Pengetahuan yang that only can be acquired, only be perceived, conceived through learning and teaching. Melalui pelajaran, pengajaran, diberitahu. To be told. Benda yang mesti diberitahu, bukan benda yang boleh apa kita panggil istintaj, can be produced through thinking and thought. Bukan benda yang boleh dihasilkan dengan pemikiran dan membuat analogi sahaja. Tak mungkin. Ya. Ya. Jadi kalau kita melihat dari sudut pendalilan khabar-khabar amba'il ghaib, dzalika min amba'il ghaib nuhiha ilaik ma kunta ladaihim idh yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryam wa ma kunta ladaihim idh yakhtasimun. Ini ayat Allah Ta'ala dah kita baca hari itu kan? Betul? Bukan memang tidak ada. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida. Am kuntum syuhada? Tidak. Cerita tentang asal usul kejadian manusia, ciptaan manusia, daripada mana malaikat, daripada mana langit, apa dia, bumi macam mana. Ma ashhadtuhum khalqas samawati wal ardi wala khalqa anfusihim wama kuntum muttakhidhal mudillina aduda. Syuf. Ini maklumat yang kita tak boleh dapat menerusi empirical knowledge. Ya. Empirical science tidak boleh memberi kita jawapan manusia ni cipta daripada apa. Mana asal usul, the origins of human, the origin of species, the origin of universe, how the universe begin. Semua ini, all type of this question, all sorts of this question cannot be answered by empirical science. Cannot be answered by empirical science. Science cannot answer everything. Ya? Ini adalah perkara penting. Maklumat-maklumat yang tak mungkin boleh dijawab
oleh kajian-kajian empirik, kerana manusia ni macam kata Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma, macam mana mata kamu ada had, kama kana li basarika haddun yantahi ilaih, kadzalika lil aqli haddun yantahi ilaih. Akal pun ada had, dia boleh fikir sampai tekak mana, tengah mana. Ya, kita boleh kaji tubuh manusia, kita tahu komposisi dia, kandungan kimia, bahan kimia manusia, biological composition dia. Tetapi kita tak boleh kata manusia, human, had been created by these elements only. No. Ini adalah bahan yang telah manusia ada keadaannya. Tapi apa dia? Kita tak boleh bagi jawapan. Macam mana benda ni datang, apa bahan-bahan yang Tuhan guna untuk buat. Semua ni dijawab oleh wahyu. Only can be answered by revelation. Wahyu sahaja yang boleh bagi jawapan. Ya, sebab itulah kita kata kita panggil apa, science of origin adalah di antara cabang sains yang mengarut. Ya. Kerana dia cuba nak mencebur diri dalam perkara ghaib. Sebab itu akhirnya saintis yang cerdik akan mengakui bahawa persoalan-persoalan tentang origin ini adalah perkara yang bersifat metafizik, bukannya fizik. Bila kita dah admit, when we admit that this type of knowledge are metaphysical matters, relating to metaphysical matters, selesai. The role of reason and there. Berhenti di situ peranan akal. Ya. Kita kena tunggu jawapan daripada orang yang buat. Ya. Ini adalah logik. Ya, ini adalah logik. Ini benda yang kita kena faham. Ya. Sains tidak boleh menjawab semuanya. Sebab itulah sains bukannya satu ilmu yang dia boleh berdiri dengan sendirinya tanpa wahyu. Tanpa reveal data-data yang diperlihatkan, yang dizahirkan oleh Tuhan kepada kita, sains tidak mampu membuat kesimpulan yang tepat dalam pemerhatian dia. Sebab science are based on observation. How we observe? We observe with our eyes, ears, and we make conclusion by thought, by thinking, by doing the analogy, assumption, hypothesis to produce theory. Ya. Nazariyat. Dalam bahasa Arab, teori disebut nazariyat. Nisbah kepada nazar, pandangan. Ya. Dia hanyalah pandangan, arah. Dia bukan semestinya the reality of the thing. Ya. Bukannya not must be the reality, exactly the reality of the thing. Tak. Ya. Itu hanya apa yang kita nampak, yang kita observe, kemudian kita buat konklusi, kita buat kesimpulan. Ya. Tapi kesimpulan ini, data itu tidak mungkin diperolehi berdasarkan observation sahaja. Kerana setiap benda yang fizikal itu di sebaliknya ada metafizikalnya. Macam mana kita nak dapat data metafizik ini? Menerusi pemberitahuan daripada alimul ghaibi wasyahadah. Daripada yang maha mengetahui yang ghaib dan yang nampak, yang tampak. Kita manusia, kita hanya tahu yang tampak, kita tak tahu apa yang tidak nampak.
Sebab itulah kalau sains itu tidak digabungkan datanya dengan data yang telah diberikan oleh wahyu, kesimpulannya tidak akan tepat. Kesimpulannya akan pincang. Ya. Kita tengok. Sebelum Charles Darwin dia buat hujah-hujah dia tentang teori evolution. Bukan daripada ilmu yang dia asaskan. Dia tidak asaskan ilmu homologi masalahnya. Ya. Homologi telah ada sebelum dia. Ya. Taksonomi telah ada sebelum Charles Darwin. Tetapi kenapa tidak ada saintis sebelum Charles Darwin terfikir dengan teori dia? Pasal saintis sebelum Charles Darwin tidak mengenepikan fakta Tuhan. Tuhan sebagai pusat, sebagai center of reality. Tuhan sebagai center of explanation. Tuhan sebagai center of science. Ya. Maka mereka boleh melihat apa yang mereka kaji, the observation yang mereka observe ini, data, the observed data dikaji bersamaan, beriringan dengan hakikat-hakikat yang diberikan oleh wahyu. Maka mereka tak kata disebabkan tangan manusia, sayap kelawar, sirip dolfin mempunyai bentuk rangka yang sama, yang hampir sama, maka manusia, kelawar dan dolfin berkongsi common ancestors. Tetapi mereka punya kesimpulan sebelum Charles Darwin adalah kita ada common creator, pencipta yang sama. So you can observe many things that have many similarities, and the conclusion can be differ based on what is the center of reality that you use to make the conclusion. Apakah pusat realiti yang awak gunakan untuk membuat kesimpulan ini? Ya. So Darwin bila dia ketepikan Tuhan, ya, maka itulah kesimpulan yang dia dapat. So kesimpulan Darwin ada tentang wujudnya ancient common ancestors atau ancient common ancestor. Adakah dia adalah based on observation ataupun dia adalah hakikatnya a conclusion from a observation, conclusion from a lack of data. Sebab apa? Dia hanya ambil part of data, sebahagian data yang nampak, yang fizikal, dengan dia mengabaikan data yang bersifat metafizikal yang sebenarnya adalah the center of the reality, the center of explanation. Semua maklumat fizikal bertawaf, berkeliling pada maklumat-maklumat yang bersifat metafizikal, maklumat yang we acquire through revealed knowledge. Jikalau kita punya pengetahuan ini tidak bertawaf, tidak berpusat dengan revealed knowledge ini, dengan wahyu, maka kesimpulan-kesimpulan kita terhadap data-data sains atau data sejarah atau data psikologi, sosiologi, apa saja data akan pincang sumbang. Yakinlah, kerana telah pun terbukti. Ya? Bila kita kaji tentang
human behavior, kelakuan tingkah laku manusia, human psychology, psikologi manusia. Kalau kita mengenepikan hakikat bahawa manusia ni daripada jasad dan roh, dan roh ini benda yang gaib, yang ciri-cirinya diceritakan oleh Al-Quranul Karim. Manusia ni ada akal, ada nafsu. Al-Quran ceritakan kepada kita berapa ciri nafsu manusia. Wa khuliqal insanu halu'a, ajula, ya, tergesa-gesa, ya. Sifat manusia zaluman jahula, ya. Kemudian manusia ni apa hakikatnya? Dia adalah wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Realiti ini kalau tidak dijadikan sebagai center of the explanation, pusat penjelasan kepada data-data yang kita dapat tentang manusia secara observation, secara kajian, percayalah. Dan itulah yang berlaku, akhirnya psikologi yang dihasilkan itu psikologi mengarut, psikologi merapu, yang tidak masuk akal sama sekali. See? So sebab itulah kita kena tahu bahawa maklumat, knowledge yang kita ada ini, kok mana pun, the mother of all knowledge, the center of all knowledge adalah the revealed knowledge. Ya, itu yang penting sekali. Al-ulum an-naqliyah, al-wahy, ulumul wahyi, ilmu wahyu inilah yang akan memberikan kita kesimpulan, konklusi yang tepat terhadap data yang kita kumpul secara observasi. Ya. Baik. Jadi dalam Al-Quranul Karim banyak data-data yang kita kata as revealed data. Ya, yang mana data ini sifatnya, nature-nya tak mungkin boleh dicapai dengan semata-mata pemikiran istintajat, istinbatat, aqliyah. Tak mungkin. Ya, tak mungkin. Jadi terkandungnya maklumat yang sebegini rupa dalam Al-Quran sudah cukup memberikan kita jawapan yang tegas, jitu, padu, dan tidak ada lagi simpang siurnya bahawa Al-Quranul Karim bukan rekayasa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya ia adalah sesuatu yang diberikan kepadanya, diajarkan kepadanya oleh guru yang sifatnya maha mengetahui. Mengetahui segala selok belok, mengetahui segala perkara. Bukan saja pengetahuannya itu pengetahuan yang diberitahu, sebaliknya dia adalah pengetahuan yang dia tahu, lihat, dengar dengan sendirinya. Ya. Jadi ini adalah benda yang penting untuk kita faham dari sudut pendalilan ini. Ya. Kemudian pengarang rahimahullahu ta'ala kata, فَأَمَّا سَائِرُ الْعُلُومِ الْقُرْآنِيَّةِ فَقَدْ يُقَالُ إِنَّهَا مِنْ نَوْعِ مَا يُدْرَكُ بِالْعَقْلِ فَيُمْكِنُ أَنْ يَنَالَهَا الذَّكِيُّ بِالْفِرَاسَةِ أَوْ بِالرَّوِيَّةِ وَهَذَا كَلَامٌ قَدْ يَلُوحُ حَقًّا فِي بَادِئِ الرَّأْيِ وَلَكِنَّهُ لَا يَلْبَثُ أَنْ يَنْحَارَ أَمَامَ الِاخْتِبَارِ. Manakala sebahagian lagi maklumat yang dalam Al-Quran, ilmu-ilmu yang dibawa Al-Quran, mungkin pada awal pemerhatian kita mungkin menyangka ini ilmu yang boleh dicapai dengan telahan akal, dengan pemikiran yang tajam dan mendalam. Tetapi bila kita buat uji, kaji, kita ambil
kita punya this hypothesis to be examined, we will see that these hypotheses are irrelevant, illogical, baseless. Ya, teori itu tidak, hipotesis itu tidak dapat dibuktikan. Ya, sebaliknya bukan sahaja tidak dapat dibuktikan, bahkan akan terbukti ianya tidak betul. Tengok, faham betul-betul ya? Bila kita buat eksperimen, ia ada dua keadaan. Sama ada hipotesis tidak dapat dibuktikan atau dibuktikan salah. Ya. Dan banyak orang keliru dua benda ni. Tidak dapat dibuktikan satu hal. Kita kena tengok pemboleh-pemboleh ubah lain mengapa ia tidak dapat dibuktikan. Ya. Sebab itulah orang yang cerdik, orang yang faham sains, orang yang betul-betul sains, ya, kadang-kadang kita dengar orang saintis, doktor cakap pun kadang-kadang dia macam lawak. Mungkin sebab mereka tak didedahkan dengan falsafah sains. Ya, sepatutnya seorang orang yang menceburi bidang sains, dia mesti belajar falsafah sains. Orang yang nak belajar sejarah, belajar falsafah sejarah. Orang yang belajar bahasa, belajar falsafah sejarah. Adalah such ridiculous bila seorang yang belajar sains tapi tak belajar falsafah sains. Kan? Kadang-kadang dia kata tidak ada ujian yang menunjukkan. Tidak ada ujian yang menunjukkan tidak sama dengan ada ujian menyatakan bahawa benda ini tidak berkesan. Ya. Itu kita kena faham betul-betul. Ya. Kadang-kadang cara kita sampaikan maklumat kepada orang itu menyebabkan orang rasa apa dia ni cakap. Dia kata, oh benda yang encik cakap ni apa, ubatan yang encik kata boleh digunakan untuk, tidak ada data yang cukup untuk menyokong. Data cukup itu awak punya salah, kajian tak cukup. Ya. Tak semestinya awak punya kajian tidak cukup data, kajian orang lain tidak cukup data. So, dia kena cerdik sikit bila bercakap. Nah, sepatutnya kalau kita nak, sebab itulah sains ini dia hanya boleh membuktikan kalau kajiannya mengatakan benda itu tidak berkesan, tidak ada, itu boleh. Tapi kalau dia kata tidak dapat dibuktikan atau tidak terbukti, itu kita kata kena lihat dulu apa sebab tidak terbukti. Kalau kajian itu betul dan membuktikan bahawa ia tidak memberi kesan, itu adalah fakta. Adapun sebelumnya, kalau yang tadi, yang previous one is a theory. Then that theory can be challenged after that. Maybe after 10 years, 20 years, 30 years. In further time, there will be a new experiment will be conducted and the hypothesis will be established with addition of data, addition of knowledge that has not yet been acquired. Kan? So, kita kena faham. Ya? Sebab itulah, bila kita berhadapan dengan wahyu, revelation, dengan reason, dengan science, kita kena sedar tang mana duduk. Ya. Wahyu ialah pasti. Tidak ada kita jumpa dalam wahyu Allah Ta'ala kata belum terbukti, belum diketahui,
Tidak ada sokongan. Tidak ada. Ayat-ayat Al-Quran semuanya ayat yang pasti, fakta. Tidak ada, ya, betul, tidak betul. Tapi bila kita pergi kepada thought experiment ataupun empirical experiment, kita dapati dia ada dua nada. Dan nada mana yang lebih banyak? Biasanya nada yang pertama. Tidak dapat dibuktikan, belum terbukti, tidak cukup data. Menunjukkan apa? Menunjukkan panca indera kita ini terbatas. Ya, terbatas. Panca indera kita terbatas. Ya? Dan kita tidak boleh membuktikan. Ya? Dalam kaedah yang masyhur dalam logik ialah adamud dalilil muayyan la yadullu ala adamil madluli al muayyan. Tidak adanya dalil spesifik, dalil khusus untuk sesuatu perkara tertentu tidak menunjukkan perkara tertentu itu tidak ada. Ya. Adam ad-dalil al-muayyan, bukannya adamud dalil mutlaqan. Adam dalil mutlaqan, ya. Adam dalil muayyan, la. Kerana mungkin ada dalil lain. Ya, arah yang lain. Ya. Dalil ni yang Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah guna untuk rad golongan Asy'ariyah, dan kita boleh guna sistem ini untuk membantah banyak scientific deviance yang dibawa daripada barat. Kan? Teori-teori yang menyimpang dalam psikologi, psikiatri, sosiologi, politik. Ya. Fizik, biologi, semuanya. Ya. Karena kebanyakan mereka membuat kesimpulan based on lack of specific data, not based on no data. If there's no data, no evidence, yeah. But if you say that we have a lack of specific evidence in a specific area, this not lead to a conclusion that the issue sebagai tidak wujud. Ya. Dan ini pemikiran yang perlu dibetulkan. Jadi kita nak berhadapan dengan golongan materialist yang tidak percaya, golongan positivist yang tidak percaya, melainkan benda yang dia capai dengan panca indera luaran. Sebab kita tak kata benda mencapai sesuatu dengan panca indera tidak penting, tapi panca indera bukan terhad kepada apa yang kita namakan sebagai panca indera luaran ini. Kita ada panca indera dalaman, emotions. Emotion adalah dalil. Ya. Jadi kalau kita datang orang-orang kafir, dia kata saya tak cukup bukti adanya hari akhirat. Tak cukup bukti adanya hari akhirat tak bermakna hari akhirat tidak ada. You yang tak cukup bukti. Bukan bermakna hari akhirat tidak cukup bukti. Itu mungkin balik kepada kekurangan data pada awak. Awak yang tidak dapat menemui data tersebut, data dalil tersebut atau bukti tersebut. Ya, itu tidak membuktikan ia tidak ada. Ini benda yang kita kata kita kena faham bila berhadapan dengan golongan-golongan atheist, golongan agnostik especially. Ya. Kerana mereka mempunyai cara pemikiran yang salah, cara pemikiran yang tidak logik. Mereka berfikir secara falasi thinking. Ini adalah sebab itulah kebanyakan kesesatan dibina di atas falasi, bukannya reason. Macam kita dah belajar dalam kelas hari Selasa.
jahliyat. Salah penilaian dibina, kata Ibn Qayyim rahimahullah, sama ada di atas i'tiqad fasid ataupun syahwah fasidah. Dia sama ada based on ignorance, kejahilan yang membawa kepada salah sangka, misperception, ataupun kerana dark desires, kecenderungan hawa nafsu yang jahat, evil desires yang memesongkan, atau daripada kedua-duanya. Itu yang telah kita belajar hari Selasa itu. Jangan lupa, setiap kelas kita ni bersifat holistik, dia berhubung kait. Ya. Walaupun tajuk yang berbeza, tapi kita, apa yang kita belajar hari Selasa kita pakai pada hari Rabu, apa yang kita belajar hari Rabu kita bawa hari Khamis. Hari Khamis akan dipakai pada hari Sabtu. See? Taib. So dia kata, ada pun yang lain daripada itu, ilmu-ilmu yang lain. Mungkin pada awal sangkaan kita, nampak macam dia benda yang boleh dicapai dengan pemikiran. Tapi bila kita, when we put it on the test will show that this pre-assumption are false. This pre-assumption is false. Itu. Ya. ذلك أن العقول البشرية لها في إدراك الأشياء طريق معين تسلكه. That's what. Sebab tu kita cerita elaborate tadi pasal akal apa semua tu. Sekarang dia akan cerita benda ni. You see? وحد محدود تقف عنده ولا تتجاوزه. فكل شيء لم يقع تحت الحس الظاهر أو الباطن مباشرة. انتبهوا جيدا على هذه الكلمة، الحس الظاهر والباطن. فعندنا الحس نوعان، حس ظاهر وحس باطن. والموجودات كلها، الموجودات الحقيقية لابد أن تمكن للإدراك. كل موجودة حقيقية لا بد أن تكون ممكنة للإدراك من خلال الحواس. ولكن ما هي الحواس؟ الحواس نوعان، حواس ظاهرة وحواس باطنة. Every existing thing can be perceived, conceived through senses. Yes, we agree at this point. We agree on this common ground. We all stand on it. See? Kita semua berpijak di atas common ground ini bahawa benda yang wujud mesti boleh dicapai oleh panca indera. But what is the difference? Apa yang berbeza antara kita dengan mereka? Who are them? Who are mereka? Golongan atheist, agnostic. Ya. Ialah pada the kind of senses, the type of senses, the variety of senses. For them, senses is only one kind of senses. See, hear, taste, touch, smell. That's it. No more than that. We say, no, we have other senses than that. We have feeling, emotions, thought, thinking. This is sense. See? How we sense the existence of God. The existence of God can be sensed by our senses? Of course, yes. Even though we cannot see him now, we cannot hear his voice now,
We cannot touch him now, but we can feel the love of God. We can feel the blessing. We can see his wisdom in his creation, in event that occurs in this world. These senses, this inner sense, kita kena ambil kira dalam menentukan kewujudan sesuatu. You see? So sebab itu dia kata akal manusia ini, dia, pasal apa kita kata walaupun ada ilmu dalam Al-Quran ini yang mungkin pada fi awwali wahlah, fi awwali nazrah, at the first glance, kita mungkin anggap dia sebagai sesuatu yang boleh direka oleh manusia dengan pemikiran. But when we go deeper, we examine it, we put it on the test, this first glance, this first hypothesis, kita akan dapati ianya salah, ianya tidak betul. Kenapa? Kerana akal manusia dalam mencapai sesuatu ada jalan yang khusus. Dia ada cara yang tertentu, a specific way. Akal tidak boleh lari daripada cara ini. Dan dia ada dia punya limit. The reason has its limits. The limitation. And we know that reason cannot go beyond these limits, these boundaries. You see? So everything that cannot be conceived through senses, whether it's the external senses or inner senses, directly, dia kata, benda yang tidak terletak, tidak dicapai oleh panca indera, luaran atau dalaman secara langsung, directly, walam yakun markuzan fi gharizatin nafsi, dan benda itu tidak tersemat di dalam fitrah, dalam kita punya intuition. Innama yakunu idrakul uqul iyyahu an tariqi muqaddimatin ma'lumatin tawassala ila dhalika tusilu ila dhalika al-majhul imma bisur'atin kama fil hadsi wa imma bibut'in kama fil istidlali wal istinbati wal muqayasah وكل ما لم تمهد له هذه الوسائل والمقدمات لا يمكن أن تناله يد العقل بحال وإنما سبيله الإلهام أو النقل عمن جاء ذلك الإلهام. See? Kerana benda yang akal tak boleh capai directly through senses, whether it the external senses or inner senses, and the knowledge is not macam istilah moden dia berkata apa, hardwired in our brain or our intuitions, ya, benda yang tidak disematkan ke dalam fitrah kita oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, akal hanya boleh mencapai melalui certain mediums. This medium, he needs this medium. Muqaddimat. Dia kena buat analogi, dia kena buat qiyas. Ya. Dan muqaddimat ini tidak boleh diperolehi melainkan sama ada dengan ilham, kalau dia dapat segera ilham, ataupun menerusi permindahan maklumat. Of course, there must be transferred knowledge. As long as we know that this thing that can be produced through thinking, through deep thought, ya, tetapi
dia ada dia punya mukaddimat, dia punya argument yang mesti disusun, dan argument ini tidak diperolehi secara langsung, secara direct. Ya. Kerana argument yang dia nak buat ini mesti dia dapat sama ada menerusi khabar atau ilham. Okey? فهل ما في القرآن من المعاني غير التاريخية كانت حاضرة الوسائل والمقدمات في نظر العقل؟ Persoalannya sekarang, adakah makna-makna yang bukan sejarah, yakni cerita-cerita atau maklumat, non-historical data in Quran, tersedia dia punya medium dia dan pendahuluan dia, ya, pada pandangan akal? ذلك ما سيأتيك نبأه بعد حين ولكننا نعجل لك الآن بمثالين من تلك المعاني نكتفي بذكرهما هنا عن إعادتهما بعد. Tapi dia kata, itulah yang akan datang kepada kamu perkhabarannya nanti, tetapi kita segerakan kepada kamu di sini dua contoh daripada perkara ini. Benda yang bukan bersifat historical, bukannya historical facts. Ya, tetapi benda ini yang kita mungkin sangka ia boleh dicapai dengan pemikiran akal, kesimpulan akal, istintajat aqliyah, istinbatat aqliyah, tetapi kelihatannya istinbatat ini memerlukan muqaddimat, mubahhidat, ya, yang akan menyediakan kepada to the conclusion that lead to the conclusion. It needs arguments to bring the conclusion. Because this type of data, this type of knowledge, we cannot jump to the conclusion without we go through this certain or this specific arguments and data. Okay. So dia bagi dua contoh. Dia kata ahaduhuma qismul aqaid ad-diniyah, akidah. Yang kedua, الثاني قسم النبوءات الغيبية. Yang kedua, perkhabaran-perkhabaran ghaib, yang benda yang belum jadi. Sebab ghaibnya ada dua yang dah jadi, yakni historical facts. Dan kita ada benda ghaib yang belum berlaku tentang hari kiamat apa semua. فأما أمر الدين فإن غاية ما يجتنبه العقل من ثمرات ما يجتنيه العقل من ثمرات بحثه المستقل. Itu ما يجتنبه, tapi yang betulnya ما يجتني, sebab dia datang dengan kalimah ثمرات. من ثمرات بحثه المستقل فيه بعد معاونة الفطر السليمة له وأن يعلم أن فوق هذا العالم إلها قاهرا دبره وأنه لم يخلقه باطلا بل وضعه على مقتضى الحكمة والعدالة فلا بد أن يعيده كرة أخرى لينال كل عامل جزاء عمله إن خيرا وإن شرا. هذا هو كل ما يناله العقل الكامل من أمر الدين، ولكن القرآن لا يقف في جانبه عند هذه المرحلة، بل نراه يشرح لنا حدود الإيمان مفصلة ويصف لنا بدء الخلق ونهايته ويصف الجنة وأنواع نعيمها والنار وألوان عذابها كأنهما رأي عين حتى إنه لا يحصي عدة الأبواب وعدة الملائكة الموكلة بتلك الأبواب. فعلى أية نظرية عقلية بنيت هذه المعلومات الحسابية وتلك الأوصاف التحديدية؟ إن ذلك ما لا يوحي به العقل بتة، بل هو إما باطل فيكون من وحي الخيال والتخمين وإما حق فلا ينال إلا بالتعليم والتلقين، لكنه الحق الذي شهدت به الكتب واستيقنه أهلها، وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا.
وقال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان وقال تعالى ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون وقال تعالى وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. نعم. Kalau kita tengok akidah, akal, bila dia memerhatikan kejadian alam apa semua, dia tidak boleh dapat detail sifat Tuhan. Dia boleh dapat sifat Tuhan yang tertentu, sifat Tuhan yang umum, bahawa Tuhan itu ada, maha berkuasa, maha berkehendak, bijaksana, adil. Okey. Itu. Tetapi perinciannya bagaimana? Ya. Sebab itu bila kita gunakan akal, kita setuju Tuhan adil, just. Tuhan mercy, all just. Tetapi bila manusia berhadapan dengan problem of evil dalam hidup dia, kalau dia tidak ada panduan wahyu menceritakan kepada kita apa sebenarnya yang makna justice ini, apa sebenarnya makna mercy ini, macam mana konsep rahmat Tuhan, konsep keadilan Tuhan, itu dah datang. Ya, datanglah segala syubhat-syubhat. Kan? Itu. Tetapi dalam Al-Quran Al-Karim, kita tengok dia cerita detail. Ya, tentang malaikat, tentang alam ghaib. Tentang neraka, tentang syurga. Pintu syurga ada berapa, neraka ada berapa, malaikat yang jaga berapa. Ya? Bilangan malaikat yang jaga neraka. Ya? Adakah semua ini boleh diperolehi dengan duk fikir? Ya? Tak boleh. Tak boleh. Ya? Walaupun dia bukan historical facts. Bukan cerita sejarah yang dah berlaku. Tetapi ini bukan benda yang boleh dihasilkan dengan pemikiran. Dia tak lari sama ada dia adalah khayalan, imagination, fiction, atau dia adalah reality yang pasti akan berlaku atau wujud di luar daripada capaian panca indera kita yang zahir. Ya. Bukan kerana tak boleh dicapai, tapi kerana ada penghalang, ada hijab. Ya. Alam ghaib bukan benda yang tidak boleh dicapai oleh panca indera, tapi panca indera kita sekarang terhalang kerana kelemahan atau Allah Ta'ala letakkan hijab. Okey. Allah Ta'ala cerita bagaimana kejadian alam, kesudahan alam ni macam mana. Ya, sekarang ni orang semua, manusia semua tahu alam ni akan berakhir. The universe will come to the end. Semua orang takut. Macam-macam dia pun nak buat lah. Kita nak cari planet baru, nak pergi duduk lah. Ya, duk ulang pi marikh, duk tengok kok boleh pindah pergi duduk marikh nanti kalau bumi dah musnah. Nak buat space station kok boleh duduk di atas sana, ganti bumi. Ada hak yang kata kita kena kawal climate changes ini, kena buat begitu, kena buat begini. Pasal hakikat bahawa bumi ini akan berakhir, alam ini akan berakhir sudah nyata. Ya. Ia semakin terang, semakin clear. Yang ni golongan etis lah. Yang dulu tak mau percaya benda ni. Kan? Tapi disebabkan akal hanya memahami setakat itu. Akal faham bumi akan habis. Alam akan musnah. Tapi dia tidak tahu perinciannya. Musnah tu nanti macam mana musnah? Bumi ni saja ke musnah? Atau the whole universe? You see? Tapi Al-Quran cerita detail. Kejadian kiamat tu apa akan jadi dulu, macam mana, lepas tu jadi apa. Manusia tahu lepas mati ni mesti ada something. Maka sekarang ada satu cabang filosofi dia panggil philosophy of death. Falsafah kematian, kaji. Mati ni apa sebenarnya? Apa yang berlaku ketika mati? Kan? Buat kaji orang koma macam mana, orang dekat-dekat nak mati, otak dia macam mana. Orang jadi nak tahu pasal kita
lihat benda itu sebahagiannya, tapi detailnya kita tak mampu nak capai. Mesti ada yang lain bagi tahu kepada kita. Siapa yang boleh bagi tahu kepada kita? Yang Maha mengetahui benda itulah, Allah Taala. Kan? Jadi benda-benda macam ni, detail macam ni tak mungkin boleh diperolehi dengan istintajan aqliyah. Itu poinnya. Kan? Dan bila Allah Ta'ala bagi tahu bilangan malaikat yang menjaga neraka, alaiha tis'ata ashar wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lilladhina kafaru wa ma ja'alna ashaban nari illa malaikatan wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lilladhina kafaru liyastayqina alladhina utul kitab. Bila orang musyrikin Quraisy dengar kata malaikat yang jaga neraka 19, alaiha tis'ata ashar. Abu Jahal kata, "Mai pakat-pakat kita. 19 orang, 19 aja malaikat tu, kita lagi ramai." Tapi orang Ta'ala kata, "Wa ma ja'alna ashaban nari illa malaikah." Tapi 19 tu malaikat. Hai, bongok Abu Jahal oi. Dia kata Abu Jahal tu punya bongok. Kan, bapak segala bongok. Kan? Dalam kata, "Hailah Abu Jahal yang bongok, yang aku jadikan 19 tu malaikat, bukan manusia mencahang, besar." Kan? "Wa ma ja'alna ashaban nari illa malaikatan wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lilladhina kafaru." Kami tidak jadikan bilangan ini melainkan untuk jadi ujian kepada orang kafir yang tak percaya. Tetapi tengok Allah kata apa? Liyastayqina alladhina utul kitab. Tapi untuk orang yang dah baca kitab, yang telah datang kepada mereka rasul, mereka tahu dan yakin inilah exactly benda yang telah dibagi tahu oleh rasul-rasul sebelum ini. Yang mana maklumat ini, data ini cannot be conceived through mind and thought only. Tak mungkin. Kita tahu ini maklumat yang hanya boleh diberikan oleh para nabi yang mendapat wahyu daripada Allah Azza fi'ulah. See? Liyastayqina alladhina utul kitab wa yazdada alladhina amanu imana. Dan supaya orang yang beriman bertambah imannya. Bila dia tahu kata, tu dia tengok betapa bongoknya orang kafir dan betapa orang ahli kitab mengakui kebenaran data ini. The revealed data. Ya? Allahu Akbar kabira. Kita tambah yakin, tambah iman. Alaysa kadzalik? Bala. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. Demikianlah kami berikan kepada kamu wahyu daripada kami. Kamu tak pernah tahu apa dia kitab, apa dia iman. Nabi Muhammad tak pernah tahu benda ni. Dia tak pernah pergi belajar mana-mana kitab Taurat, Injil ke apa, tak pernah. Tak pernah. Ma kana liya min ilmin bil mala'il a'la idh yakhtasimun. Aku tidak tahu apa yang berlaku di peringkat tertinggi daripada kalangan malaikat ketika mereka berbalah. Nabi tidak tahu. Tapi macam Nabi boleh cerita kemudiannya? Sebab the data has been revealed to him. Ya. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. Tidaklah Al-Quran ini boleh direkayasa selain daripada Allah. Tak mungkin selain daripada Allah boleh turunkan Quran. Tetapi ianya adalah kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan memperincikan kitab-kitab tersebut. Tiada keraguan lagi ia datang daripada min Rabbil Alamin, daripada Tuhan sekalian alam. Kalau kita renungkan bahagian ini, kita akan dapat nampak jelas sekali tidak ada keraguan juga dia datang daripada Tuhan sekalian alam. So maklumat akidah yang kita sangka pada awalnya adalah boleh direka dengan akal, tidak boleh. Dalilnya lebih lagi daripada itu. Tengoklah apa jadi pada ahli falsafah, ahli kalam. Bila mereka cuba bercakap tentang isu akidah dengan akal semata-mata, adakah dia membawa keyakinan? Tidak. The king of theologians, Abu Hamid Al-Ghazali, apa dia kata? Aktsarun nasi syakkan 'inda al-maut ahlul kalam.
orang yang paling banyak syak ketika nak mati adalah ahli kalam. Tidak ada. Bahkan the emperor of the theologians and philosophers. Emperor of theologians and philosophers, Fakhr Razi. Dia bukan sahaja raja bagi, kalau kita kata Al-Ghazali adalah raja kepada ahli kalam dan Ibn Sina adalah raja kepada ahli falsafah, datang Al-Razi, dia takluk kedua-dua kerajaan ini dan dia memerintah kedua-duanya, falsafah dan kalam, the emperor of theologians and philosophers. Anda tak ada jumpa lagi orang gelak dia macam tu, tapi anda rasa macam tu lah kot, yang tempat selepas kita boleh bagi tak? Al-Razi, the emperor of philosophers and theologians, mengakui. Tidak, mengakui benda ni. Akhirnya, di akhir hayat dia mengaku benda tak bawa dia kepada yakin. Ya, tak bawa keyakinan. Allahu Akbar kabira. Subhanallah. Menunjukkan bahawa benda ni memang tak boleh dicapai dengan akal semata-mata. Ya, kena berhenti pada wahyu. Subhanallah. Ya. Jadi kalau dah begitu, natijahnya, hasilnya bila kita melihat manusia cuba untuk bercakap tentang isu akidah, isu ghaib dengan akal semata-mata, berakhir dengan kehairanan, berakhir dengan keraguan, tidak tahu, Allahul Musta'an, maka terbuktilah bahawa maklumat dan fakta yang diberi oleh Al-Quran tentang akidah ini bukan sesuatu yang boleh direka oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan akalnya semata-mata. Tak mungkin, mustahil. Maka, now we establish our argument. Satu lagi bentuk hujah yang telah kita telah establishkan. Alhamdulillah. Kita bercukupkan sekadar itu dulu untuk hari ini. InsyaAllah kita akan sambung pada kelas yang akan datang. Bismillah ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Tak tahu ada soalan ke tak? Kita ada soalan. Kita cukupkan sekadar itu. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.